Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, so inilah mesin yang kita akan review kali ni, iaitu Pioneer Cyclone Plus. Actually mesin ni sebenarnya dah lama pun dalam market sebenarnya, cuma hari ni je baru saya nak review mesin ni. Untuk yang kita review kali ni adalah untuk saiz 3000. Dia ada 6 saiz yang korang boleh pilih. Saiz dia adalah saiz 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Okey, cuma apa yang masalah dia dekat sini, mesin ni dia tak ada bagi tahu maximum drag dia pergi berapa tau. Ini masalah dia. Dekat seller pun saya tengok tak ada. Dekat yang menghantar mesin ni dia tak ada bagi tahu maximum drag berapa. Dekat dalam kotak ni pun dia tak ada bagi tahu apa-apa. Dekat sini pun tak ada tulis, dekat kotak pun tak ada tulis. Jadi kita akan uji satu persatu, okey? Jadi apa yang saya boleh cakap dekat sini, mesin ni daripada segi luaran memang menarik. Skim warna yang digunakan memang menarik. Saya tengok orang cakap bercirikan moden lah. Dia tak terlalu menyelah warna dia. Kebanyakan mesin ni kadang-kadang dia punya warna yang bukan warna sekarang kan. Okey, tapi mesin ni dia warna dekat, kalau korang tengok dekat line clip ni, dia ada warna biru dia. Biru pun biru candy tau, memang lawa. Lepas tu dia gabungkan sekali dengan kat spool ni warna hitam. Okey, hitam pun hitam glossy. Lepas tu dekat dia punya body warna silver, ada chrome sikit je. Pada saya okey lah, warna dia memang menarik. Lepas tu kita fokus dulu pada bahagian spool, apa-apa pun. Okey, untuk spool ni dia punya kapasiti tali dia boleh masuk sampai 245 meter untuk diameter 0.2. Okey, tapi kalau diameter dia tebal 0.3 boleh pergi dalam 125 meter macam tu lah. Pada saya okey sebenarnya untuk saiz 3000 ni. Untuk 3000 ni sebenarnya tali tak payah masuk banyak-banyak pun, 150 meter cukup. Sebab apa tau? Sebab saiz 3000 ni sesuai untuk mancing tempat-tempat yang tak terlalu dalam tau. Tempat-tempat macam korang pergi tasik ke, korang pergi mancing dekat sungai ke, kolam ke, 3000 ni pun dah cukup sebenarnya. Sebab apa? Bila kita guna saiz 3000 ni dia kecil sikit berbanding yang saiz 4000, 5000 tu. Jadi tak perlu tali banyak-banyak sebab tempat yang kita pergi tu pun tak dalam. Jadi tak perlu nak masuk tali banyak-banyak. Tapi itu pun terpulang kepada individu lah, terpulang pada masing-masing. Kalau kata korang suka masuk tali banyak, korang carilah diameter yang 0.2. Okay? Yang lagi halus pun ada, tapi ikut pada korang lah kan. Macam saya, even saya jenis suka kalau mesin saiz 3000 macam ni, saiz 3000 ke bawah lah. Saya suka spend tali lebih kurang 150 meter macam tu. Dan saya pergi tempat-tempat yang bersesuaian. Kalau kata saya pergi laut dalam ke laut tengah semua tu, saya tak bawa lah 3000. Saya bawa 3000 tapi saya guna 3000 ni untuk main Apollo je, untuk tarik umpan, mancing umpan macam ikan kembung ke selar kan. Tapi kalau untuk nak pergi tempat-tempat dalam ni, nak target-target macam tenggiri ke apa ke, mengarut lah pakai mesin ni, memang meletup mesin ni. Okay, apa-apa pun kita cuba dulu. Kita tengok pada bahagian spool. Okay, kat spool ni, spool ni diperbuat daripada metal. Okay, spool yang dia bagi ni metal. Kalau korang tengok bahagian tengah dia ni, dia ada buat kasar-kasar sikit lah. Kebanyakannya mesin-mesin sekarang semua ada buat macam ni. Tujuan dia, kalau korang yang pakai braided tu, mesti dia cakap braided ni dia jenis mudah kembang tali dia. Bila dia dah kembang tali tu, dia akan berpusing. Jadi kalau kata korang ikat tak kuat, jadi tali tu akan berpusing. Kadang-kadang bila ikan tarik, spool korang tak pusing, tali tu yang bergulung tu yang berpusing. Tu masalah lah. Jadi bila dia ada buat kasar ni, tahan lama, grip sikit lah tali korang tu. Okay? Dan dekat bahagian spool dalam ni, kalau korang tengok pin dia ni, dia perbuat daripada metal. Dia gunakan metal jenis metal. Sebab apa? Sebab body ni metal. Metal pula pin ni. Pin ni bukan metal. Pin ni metal, jenis steel ke apa. Tapi dia gunakan jenis plate macam ni, plate one piece macam ni. Sebab bila guna plate one piece ni, dia pakai dekat body metal ni, dia akan menghasilkan satu bunyi yang kuat tau. Kalau korang boleh dengar, korang dengar tak? Memang kuat. Jadi pada saya lah, kalau saya mesin-mesin macam ni, kalau ada bunyi-bunyi macam ni memang saya suka. Cuma ada kelemahan lah, macam kita ada explain sebelum ni. Kalau pakai jenis plate one piece macam ni, dia memang mudah patah. Jadi korang kena standby, kadang-kadang dia akan patah dan korang kena hantar kedai untuk repair. Tapi tak mahal pun, dalam belah-belah ringgit je kalau hantar kedai. Ataupun ada sekarang ni dalam market pun ada yang jual aftermarket punya yang jenis dah siap cutting, siap-siap, just korang terus screw je benda tu. Tapi still mendatangkan masalah juga. Kalau kata korang tengah tarik ikan, benda ni patah, so korang kena repair sendirilah benda tu. Kalau kata kat luar, kalau korang tak bawa dia punya tool, korang tak bawa screwdriver, korang tak bawa plate dia ni, kalau patah, memang satu hari tu korang mancing senyap lah mesin korang. So hilang lah feel-nya kan. Jadi itu pada bahagian spool. Kita tengok pula pada bahagian batang shaft ni. Okay, batang shaft ni simple. Dia tak ada letak apa-apa ball bearing dekat sini.
Okay, just ada gear ni akan menggerakkan akan menghasilkan bunyi dekat bahagian plate ni tadi. Okay, dan untuk mesin ni dia ada bagi 5 tambah 1 ball bearing. Just okay, 5 tambah 1 pada kita yang biasa cari mesin-mesin yang ball bearing tinggi, pada dia 5 tambah 1 ni sikit. Pada saya okey sebenarnya, sebab sebenarnya mesin pancing ni lagi banyak ball bearing tu, sebenarnya mesin tu tak berapa cun sebenarnya. Sebab tu dia gunakan ball bearing banyak, sebab nak bagi mesin tu lancar. Tapi kalau mesin tu betul-betul performance dia cun, dia punya sistem gear cantik, apa semua cun, dia tak perlu ball bearing banyak-banyak sebenarnya. Actually dalam 10, 11 ke okey lah, rate macam tu okey lah. Tapi kalau sampai 15, 17, 20, ada sampai 25 ball bearing saya pernah jumpa. Saya pun tak tahu kat mana dia sumbat banyak-banyak tu. Sebenarnya membuatkan kita kena faham mesin tu sebenarnya tak berapa cun dia punya sistem. That's why dia gunakan gear yang dia gunakan ball bearing banyak berbanding dengan mesin macam ni. Dia hanya 5 tambah 1. Dan tambah 1 of course lah dekat sini, itu yang memasukkan tambah 1, iaitu dekat bahagian line clip ni roller ni dia ada tambah 1 ball bearing dekat situ supaya tali korang tahan lama dan kurang geseran. Itu adalah pada bahagian spool dan pada bahagian batang shaft. Okey, apa pun kita beralih kepada bahagian body pula. Body dia punya kaki ni diperbuat daripada CNC, body ni CNC, okey, bukan metal. Dia punya kayuhan ni jenis die-cast. Okey, die-cast ni kita tahulah dia seakan-akan plastik sikit. Jadi kalau kata korang yang jenis suka pump ikan tu, yang jenis kurang pump dekat rod, banyak pump dekat mesin, so korang hati-hati kalau guna mesin ni. Dia jenis boleh patah. Bukan tak boleh patah, boleh patah, dan bukannya mudah nak patah, tapi dia boleh patah. Okey. Dan dia punya orang cakap apa, dia punya handle ni pun dia jadi jenis flat macam ni, leper macam ni. Dia bagi dia macam getah keras. Dia tak lembut, dia getah tapi dia tak lembut, dan dia anti slip. Memang kita boleh rasa dia anti slip lah. So grip sedap pegang, cuma dia leper lah. So kalau kata korang yang jenis minat yang knob jenis bulat-bulat tu, korang boleh pergi kedai accessory, korang boleh beli, korang boleh pasang sendiri, tak ada masalah. Kecil punya hal. Jadi itu adalah daripada segi luaran. Tapi kalau kata korang perasan dekat batang kaki dia ni, korang perasan tak, dia punya bentuk melengkung bulat macam ni tau. Dia tak terlalu sharp, dia tak macam ni. Sebab selalu kebanyakan mesin korang tengok dia punya bentuk ni tajam tau. Dia macam daripada sini, dia akan terus zag ke belakang kan. So tapi dia buat bentuk macam ni. Sebab apa dia buat bentuk macam ni? Sebab dia nak menguatkan mesin ni tak mudah patah, supaya bila korang ikat dekat rod, benda ni tak mudah patah. Dan yang kedua, korang tengok dia buat gemuk sikit tau, batang dia gemuk. Okay, kalau dalam kamera saya tak pasti nampak ke tak nampak, tapi memang boleh saya cakapkan tebal dia punya ni. Boleh saya cakapkan bila dia buat bentuk yang macam ni, dia punya diameter pun tebal. Jadi saya boleh cakap dia tekankan kepada bahagian sini, dia ambil berat daripada bahagian sini, membuatkan mesin ni sedikit kuat. Mungkinlah sebab nama dia Cyclone Plus, maksudnya dia dah upgrade daripada yang lama Cyclone biasa, sekarang ni yang model Cyclone Plus. Mungkin, saya tak pasti. Okay, jadi itu adalah daripada segi body dia. Walaupun macam saya cakap, dia hanya 5 tambah 1 ball bearing. Bagi setengah orang yang jenis suka cek ball bearing banyak, dia akan, orang cakap apa, akan jadikan mesin ni pilihan kedua. Tapi pada saya tak pandang benda tu jadi topik utama. Saya tengok daripada keseluruhan dia, okay, just nice. Actually kalau macam kayuhan ni korang tak berkenan dalam bentuk die-cast, janji mungkin mudah patah dan sebagainya, korang boleh tukar sebenarnya. Aksesori dah banyak jual dekat dalam platform-platform media sosial ke mana-mana ke, e-commerce ke, korang boleh tengok dekat situ marketplace ada jual aksesori. Korang boleh tukar kepada yang jenis metal ke, ikut bajet korang. Kalau korang bajet, korang boleh tukar. Okay, dan kita akan uji daripada segi performance dia. Sebab dekat kotak ni, salah satu masalah mesin ni, dekat kotak ni dia tak ada tulis tau. Dia tak ada tulis berapa banyak, berapa maximum drag dia. Lepas tu dekat apa tu yang hantar mesin ni dekat saya pun, dia tak ada bagi tahu detail berapa maximum drag. Dekat dalam kotak ni pun dia tak ada bagi apa-apa manual ke, orang cakap apa-apa pengenalan pasal mesin ni, tak ada tau. Jadi dekat kotak ni pun dia tak ada tulis sebenarnya berapa maximum drag. Yang dia ada bagi tahu gear ratio, that's all lah. Okay, jadi apa-apa pun saya ada buat 3 ujian. Saya ada, macam biasa kita test 3 ujian berdasarkan maximum drag dia. Okay, test pertama yang saya buat, macam biasa kita akan kunci maksimum drag dia ni. Kunci drag dia ni sampai ke tahap yang maksimum, sampai tahap tak boleh pusing. Dan test yang pertama saya buat, saya dapat 9.1 kilo. Ok, 9.1 kilo.
test pertama 9.1 kilo pada saya okey tau sebenarnya. Dia tak lemah juga mesin ni, kuat juga mesin ni untuk saiz 3000. Dan test yang kedua saya buat, dia dapat 9.4 kilo. Jadi bila test pertama 9.1, test kedua 9.4, jadi dalam kepala saya dah boleh faham mesin ni berapa maximum drag dia. Jadi saya cuba kali ketiga. Bila saya cuba kali ketiga, dia melonjak naik tau. Dia jadi 10.7 kilo. Jadi pada saya, setelah saya buat ujian sebanyak 3 kali kepada dia punya drag, ujian drag yang saya buat, apa yang saya boleh cakap, dia punya maximum drag anggaran saya adalah 10 kilo saja. Sebab apa? Sebab test pertama saya dapat 9.1, test kedua saya dapat 9.4, test ketiga saya dapat 10.7. Saya pun tak faham kenapa jadi macam tu. Selalunya makin rendah, tapi yang ini makin menaik. Okey. Jadi apa yang saya boleh cakap, anggaran saya untuk maximum drag mesin yang saya test ni, Cyclone Plus untuk saiz 3000, dia punya maximum adalah 10 kilo maximum drag. Jadi kalau siapa yang pernah pakai mesin yang sama, saiz yang sama ke atau saiz yang lain-lain, korang boleh share dekat ruang komen. Korang bagi tahu pendapat korang berapa maximum drag yang korang pernah test dekat tu. Okey. Itu adalah daripada segi performance drag ya. Dan kita test daripada segi performance gear dia. Okey, apa yang saya boleh cakap dekat sini, ujian pertama yang saya buat, bila saya kayuh macam ni, saya tak ada rasa sebarang geseran tau dekat tangan. Jadi itu menunjukkan mesin ni sebenarnya dia lancar, dia lembut. Walaupun ball bearing dia rendah, ball bearing dia sikit, tapi dia memang smooth. Sebab saya ada cuba beberapa banyak mesin pancing yang ball bearing tinggi, tapi saya boleh cakap yang masih lagi ada geseran dekat sini. Tapi untuk mesin ni saya tak ada rasa geseran. Geseran dekat body ni yang kita pegang ni, untuk kita rasa geseran gear dalam, pergerakan gear dalam. Kalau gear dalam pergerakan tercantik, dekat body ni akan rasa kasar. Okey, itu adalah yang pertama, memang tak ada rasa kasar. Dan yang kedua, dekat kayuhan. Bila dekat kayuhan, saya rasa tak ada geseran. Yang saya ada rasa hanyalah pusingan ni saja, pusingan rotor ni saja. Dan rotor ni macam biasalah, anti-reverse. Okay? Dan saya tak ada rasa geseran dekat bahagian kayuhan. Jadi bermakna mesin ni walaupun dia 5 saja ball bearing, kita tak payah kira dekat sini lah. Roller clip ni kita tak payah kira. Kita kira pada bahagian kayuhan. Saya tak ada rasa dia punya geseran. Jadi maknanya dekat sini, mesin ni walaupun ball bearing dia rendah, tapi dia lancar. Jadi macam saya cakap tadi, tak semestinya ball bearing tinggi tu mesin tu bagus. Tak semestinya ball bearing rendah tu mesin tu tak bagus. Sebenarnya ball bearing yang banyak tu sebenarnya macam saya cakap tadi ada masalah. Sebab itu dia tambah ball bearing banyak-banyak supaya mesin tu lancar. Tapi still ada rasa geseran. Tapi untuk mesin ni tak ada geseran. Dan bila saya kayuh laju-laju macam ni, korang boleh tengok dia stop. Korang tengok dia stop lembut. Dia orang cakap apa, dia berhenti dalam keadaan logik. Keadaan logik tu maksudnya dalam keadaan laju dia tak terus stop. Maksudnya dia masih ada balance sampai tahap dia baru dia berhenti. So korang tengok lagi sekali. Korang tengok dia berhenti dalam keadaan logik. Dia bukannya macam keadaan laju macam ni terus berhenti macam tu. Itu memang menampakkan mesin tu ada masalah. Tapi dia berhenti dalam keadaan yang sepatutnya. Jadi apa yang saya cakap, secara keseluruhan mesin ni memang berbaloi untuk dibeli dan berbaloi untuk dijadikan collection. Sebab apa? Sebab dia punya luaran memang cantik. Dan dia, kalau kata korang nak guna mesin ni untuk lanyak pun saya confident. Sebab apa saya cakap saya confident? Sebab dia punya benda ni memang tebal. Dia punya lengkungan pun cantik. Bukannya yang jenis mudah patah punya lengkungan. Daripada segi batang ni, kalau kata macam saya cakap tadi, kalau korang tak berkenan dalam diecast yang mungkin mudah patah bagi korang, korang boleh tukar. Aksesori ada banyak dekat kedai. Selebihnya apa yang saya boleh cakap, okay, just bunyi pun nice. Siapa yang suka bunyi loceng kuat-kuat tu, mesin ni memang sesuai untuk korang. Secara keseluruhan apa yang saya boleh cakap, berdasarkan harga yang ditawarkan bawah RM90, harga mesin ni bawah RM90 dekat market. Okay, apa yang saya cakap, bawah RM90 punya mesin memang berbaloi untuk korang guna, berbaloi untuk korang layak. Tapi apa-apa pun kita test berdasarkan fizikal dekat sini. So saya tak tahu berapa lama hayat dia boleh tahan. Sebab mungkin ball bearing dia rendah, dia lancar, tapi mungkin disebabkan dia menggunakan grease dalam yang banyak. Jadi saya suggestkan korang, kalau kata mesin korang tu, apa-apa mesin pun, ball bearing banyak ke, ball bearing sikit ke, make sure korang kena rajin servis. Rajin letak tambah grease ke, atau rajin cuci dia, lepas tu letak grease yang baru supaya mesin korang kekal performance dia.
Selalunya untuk mesin-mesin yang rendah ball bearing ni kena kurang servis, dia tak perlu kerap servis sangat sebenarnya. Ball bearing banyak tu yang kerap servis. Sebab apa? Once kalau kata ball bearing tu banyak, kadang-kadang satu part tu dia letak 2 ball bearing bertindih tau. Dia letak 2 ball bearing, kadang sampai 3 ball bearing. Dalam satu ball bearing tu ada lagi satu lagi ball bearing dalam dia. Jadi kalau kata salah satu ball bearing tu masalah, dia akan kacau yang lain. Itu kelemahan ball bearing banyak. Tapi kalau ball bearing sikit ni sebenarnya korang tak payah risau sangat. Just tambah grease saja. Okay, jadi itu saja pada saya buat masa ni. Jadi apa-apa pun korang boleh komen dekat bawah. Kalau siapa yang pernah pakai mesin ni, korang boleh komen dekat bawah, bagi pendapat korang berapa maksimum drag yang korang berapa performance lah tarikan yang korang pernah buat dekat mesin ni, dan apa dia jadi dekat mesin ni sekarang. Okay, itu saja daripada saya buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.